Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, jadi kita sambung kelas kita. Kita berjumpa lagi dalam kelas PTPR kita. Jadi kita sambung topik kita yang sama iaitu tajuk wang. Okay. Dalam subtopik iaitu bijak urus wang. Ini maksudnya dalam tajuk pengurusan wang lah. Dan baru ni dia ada namanya pengurusan wang. Okay, pengurusan wang. Macam mana cara kamu menggunakan duit kamu? Okay, jadi tahun 4 kita dah mula dah 10 tahun. Okey, jadi di sini dia kata sini. Untuk kita tengok situasi yang pertama. Okey, cantiknya set catur ini, satu hari nanti saya ingin membelinya di sebuah kedai lah. Lepas tu, Zali kamu perlu bernimat, simpan lebih dan kurangkan belanja. Ini maksud dia boleh dikatakan sebagai simpanan. Kita nak macam mana cara kita nak menyimpan duit harian kita untuk membeli sesuatu barang. Okey, jadi kita tengok sini. Kita tengok B pula. Okey, jadi dia nak menyimpan, dia nak beli, jadi dia nak menyimpan. Saya sediakan bajet setiap hari, minggu dan bulan dari Julai hingga Oktober. Maksudnya dia target dia nak simpan selama 3 Julai, Ogos, September dan Oktober, 4 bulan lah. Bukan 4 bulan. Okey, mula dia ikut Julai. Julai minggu pertama. Ni untuk hari lah. Untuk hari Isnin sampai Jumaat. Sebab sekolah 5 hari je. Okey, daripada sini dia menyimpan duit saku dia daripada duit belanja sekolah dia lah. Okey, jadi berapa dia simpan? Dapat banyak ni, dia simpan banyak ni dan belanja banyak ni. Ni dia punya, maksud dia kalau kamu nak menguruskan wang, kamu kena ada dipanggil sini penyata ataupun kunci kira-kira. Penyata lah. Okey, ataupun dia bajet lah. Bajet dia tu. Kamu simpan berapa hari. Ni dalam buku, biasa kalau kita buat dalam buku 35 pun boleh. Jadi ni jumlah mingguan dia dapat berapa simpanan dia. Cuma dia ni biasanya dia kalau kita dalam buku ledger, dia panggil ledger lah, ledger keluar masuk ni. Okey, kalau belajar accountant kamu ketahuilah buku ledger, penyata kira-kira, penyata kunci kira-kira, penyata pendapatan, lepas tu boranti. Okey, tu. Jadi boranti tu ledger lah kan. Okey, jadi dia sebenarnya simpan dia di sebelah sini sini. Dia simpan di sebelah sini. Okey. Maksudnya, tapi ini dia buat simpanan biasa lah. Maksudnya daripada wang saku dia RM4, ibu beri RM2. Jadi daripada situ dia simpan RM3.80 dan dia belanja RM1.20. Maksudnya dia guna konsep, dia ambil dulu. Ambil dulu, kemudian baru dia belanja. Kalau kita sebenarnya, kalau sebelum-sebelum ni kita hanya belakang baki dia berapa kan. Tapi dari segi konsep kewangan yang terbaru, cara kita nak menyimpan adalah kita ambil dulu apa yang kita nak simpan. Bukan kita tunggu baki dia. Itu konsep dia. Jadi, kamu kena ambil, contoh kamu dapat RM5. Okey, berapa kamu nak simpan itu? Okey, saya nak simpan RM1. Kamu ambil dulu RM1 daripada situ. Kemudian RM4 itu baru kamu belanja. Hari kedua, lebih sikit. Sebab ini saya nak puasa. Jadi, mak bagi RM4, saya nak RM2 saya simpan. Jadi, RM2 saya belanja. Maksud dia macam tu. Okey, itu untuk hari-hari lah. Okey, kemudian daripada hari-hari, dia buat pula untuk bajet untuk mingguan, seminggu-seminggu. Ini dia dapat untuk satu hari berapa. Okey, satu hari dia dapat simpan adalah, banyak ni lah. Simpanan dia RM14.10. Okey, kemudian dia ambil pula untuk mingguan. Minggu maksudnya seminggu-seminggu lah. Minggu pertama, minggu kedua, 3, 4, dia ada berapa minggu. Jadi kamu kena tahu lah berapa minggu. Okey, maksudnya bulan, kalau kita tengok kalender, kamu akan nampak berapa minggu lah. Jadi kan dia akan dapat simpan sini. Dia sebenarnya konsep baru sekarang ni yang saya pun baru belajar ialah untuk penyimpanan. Sebenarnya kalau kita dulu kita akan simpan pada baki dia. Kita dah belanja baki dia baru kita simpan. Konsep yang sebenar yang sekarang ni ialah kita simpan dulu baru kita belanja. Kita dapat RM5, kita ambil, saya sebut tadi lah, kita ambil RM2. Okey, kemudian baki RM3 tu baru kita belanja. Itu maksud dia. Itu baru masuk pengurusan yang terbaru lah. Pengurusan kewangan untuk kamu nak cepat. Nak dapat hasil dia cepat. Maksudnya kamu kena berkorban lah. Kena berkorban sikit dulu.
Okey, kemudian yang ketiga adalah jadual simpanan untuk bulanan. Jadi sebulan dia dapat macam ni dan akhirnya dia dapat RM179.95 dan dia boleh membeli. Okey, membeli catur dia. Okey. Itu maksud dia. Boleh Ini lebih kepada pengurusan kewangan lah. Cara kita nak mengurus. Cuma saya nak tekankan di sini ialah cara nak menyimpan ialah bukan simpan pada baki. Mak bagi RM1, kita belanja, sepusing kita simpan. Itu boleh tapi lambat. Itu lambat. Maksudnya kamu takkan dapat dalam tempoh 4 bulan untuk beli barang macam tu. Contoh kamu nak beli telefon Vivo. Harga RM1,000. Contoh harga RM1,000. Jadi macam mana cara nak buat? Vivo harga RM1,000. Jadi duit belanja kamu tu, okey, saya tulis sini Vivo harga RM1,000. Okey. Jadi macam mana kamu nak simpan dia? Kamu nak beli sebelum Januari kena, ini dah bulan Ogos, katakan bulan Ogos sebab akhir kan. Bulan Ogos, September, Oktober, November dan Disember. Okey. Jadi kamu ada 5 bulan. Jadi maksudnya kamu kena tahu setiap bulan ini kamu kena simpan 200. Maksudnya ni kamu kena rancang dulu. Lepas tu dia kena rancang dulu. Okey. Kurang-kurangnya 200 dia sama, tak berat sangat. Tapi kalau mungkin Disember ni katakan kita sekolah hanya separuh saja. Maksudnya kita sekolah hanya separuh bulan saja. Jadi boleh dapat 100 saja. Jadi yang 50 lagi tu kamu kena top up sini lah. 25. Maksudnya Ogos, September, Oktober, November ni kamu kena simpan sebanyak 225. Jadi macam mana cara dia? Kamu buat bajet harian ni. Maksudnya kalau 225, kamu kena tahu untuk setiap minggu ni dia bagi 4 minggu kan. Kamu kena ingat 1 bulan 4 minggu. Jadi kamu bahagikan dengan 4. Jadi kamu akan dapat setiap minggu tu berapa kena simpan. Jadi kamu kena capai lah setaran dia. Itu maksud dia. Daripada harga dia. Okey? Boleh Okey, jadi kita teruskan kepada dan seterusnya adalah okey. Apa dia kepentingan ni? Kita tadi cerita cara nak menyimpan. Okay, apa dia kepentingan rekod dan simpanan belanja ni? Yang pertama sekali ialah dia elak berhutang. Maksudnya bila kamu tahu berapa kamu ada, berapa yang kamu nak belanja dan berapa simpan, jadi kamu tak perlu nak berhutang. Okey, kemudian simpan untuk masa depan. Okey, simpan untuk masa depan lah. Sebab kita tak tahu ayah kita, minta maaf sebutlah, ayah kita, mak kita berapa lama dia boleh hidup, mana tahu tiba-tiba. Sebab ajaran maut di tangan Tuhan kita tak tahu. Jadi apa kita nak harapkan, takkan kita nak harap pakcik kita, nenek kita nak bantu kita. Jadi cara dia ialah kita belajar menyimpan, kita simpan daripada sekarang. Pokoknya duit tu kita ada dan kita boleh gunakan untuk kita lah, terdesak dan sebagainya. Okey, kemudian kita kawal belanja berlebihan. Apa guna merekod ni? Okey, bila kamu merekod, okey, contoh hari ni, kamu rekod-rekod, kamu dah belanja RM10. Oi, RM10 saya dah belanja. Jadi kamu tahu, tak boleh jadi ni. Besok kita kena kurang belanja. Jadi bila ada rekod itu, maksudnya dia boleh mengawal kamu pun belanja. Kalau kamu tak rekod, kamu tak tahu apa duit yang kamu keluar. Keluar je. Okey, jadi bila kamu rekod, kamu ada, kamu tahu berapa duit kamu, jadi kamu, tak boleh jadi ni. Kena simpan-simpan. Kemudian, bila ada ni, kepentingan merekod dan simpanan ni adalah kamu ada keperluan yang perlu diutamakan. Okey. Jadi mak kamu bagi duit. Katakan mak kamu bagi setengah-setengah murid, ibu bapa dia akan bagi duit saku tau, duit bulanan. Maksudnya dia akan bagi contoh RM sebulan ni, untuk bulan ni mama bagi 200. Daripada sinilah kamu menggunakan duit kamu. Okey, daripada 200 tu. Kalau kamu tak ada rekod, dalam masa sehari dah habis 200. Okey, jadi keperluan sini kamu tahu mana yang penting dulu. Beli alat tulis dulu. Maksudnya kamu tidak menyusahkan mak ayah kamu. Beli alat tulis, lepas tu pakaian. Dengan duit ni lah. Itu maksud dia kalau dapat berjaya ni, maksudnya kamu anak yang bagus lah. Maksudnya kamu tidak menyusahkan mak ayah kamu. Okay, walaupun hakikatnya mak ayah kamu kena sediakan. Tapi ada masa-masanya, kamu kena faham dalam situasi kita sekarang ni, mak ayah kadang-kadang ada kekangan kewangan. Jadi tak mampu nak tu. Jadi dengan duit kamu tu lah. Okay. Tu. Okay. Jadi di sini, cikgu ni kata, bagaimana kamu menyimpan wang? Okay, bagaimana cara kita nak menyimpan wang? Jadi ada banyak cara. Ditunjukkan di sini. Dia kata sini benda tabung. Tabung haji. Ni tabung rumah sendirilah. Lepas tu SSPN. Kemudian bank lah. Amanah saham. Okey.
Kalau untuk masa depan, kalau kamu nak menyimpan untuk masa depan, kamu boleh guna SSPN dan amanah saham. Ini maksudnya kamu simpan itu kamu takkan guna sehinggalah kamu besar nanti. Maksudnya kamu akan guna waktu kamu nak masuk universiti ataupun nak sambung belajar dan sebagainya. Barulah kamu guna SSPN dengan ni. Selepas umur 18 tahun. Baru boleh keluar. Okey. Kemudian, kalau nak guna contohnya nak beli alat tulis dan sebagainya, eloknya guna di tabung saja. Tabung saja. Jadi maksudnya saya elok-eloknya kalau cadangan saya, kamu kena ada dua. Satu di tabung, satu di SSPN. Okey, ataupun tabung haji pun boleh lah. Mana-mana. Mana tiga ni adalah bank lah. Bukan bank lah, macam institut kewangan. Yang ni untuk tu. Maksudnya kamu ada dua-dua. Maksudnya kamu kena bahagi dua. Satu untuk dipanggil, kalau istilah pejabat dipanggil peti cash. Maksudnya duit yang terdesak kita guna. Nak beli pensel, nak beli pemadam, kita guna duit tabung ni. Okey. Kalau kita tak nak guna duit tu, mana ni kita simpan dalam akses PN ataupun tabung haji ataupun mana yang mudah lah. Okey, mana yang mudah. ASB, mana yang ayah kamu senang nak pergi. Okey. Jadi tu. Ada dua lah. Jadi kalau saya cadangkan kamu simpan dua lah. Okey. Okey, ni tak ada apa. Ni semua uji diri lah. Kamu boleh buat sendiri di rumah nanti bila-bila masa kamu free lah. Okey, ni kamu buat cara dia. Okey, sekarang ni kita pergi kepada topik yang kedua iaitu untuk buat keputusan. Tadi cara menguruskan duit. Ini untuk buat keputusan pula. Tadi daripada bijak mengurus wang daripada yang dibagi. Contohnya, kamu ada 200, kamu macam mana nak gunakan 200 itu. Okey. Yang sekarang ni pula ialah bijak membuat keputusan ini maksud dia macam mana kamu nak cari duit. Sekejap ya, saya tukar pada pen. Okey, macam mana ni bijak buat keputusan ni ialah macam mana cara kamu nak mendapatkan kewangan tu. Okey, jadi sekarang ni dia kata sini hasrat Zura pada bulan Ogos. Okey, hasrat Zura pada bulan Ogos. Okey, saya ingin membuat latihan lambat tinggi kasut kursuskan berjama memberi keselesaan dan tahan lama. Okey, daripada sini dia kata keperluan dan kehendak. Kamu kena tahu keperluan dan kehendak. Keperluan dan kehendak. Keperluan ini maksud dia benda yang memang wajib kena ada lah. Contohnya makan. Okey, makan, pakai, tempat tinggal. Okey, makan tu termasuk minum lah, makan minum, tempat tinggal dan untuk aduh. Untuk kamu, untuk budak lah, untuk murid. Untuk murid tiga ni dulu penting. Okey, makan, minum, tempat tinggal dan juga pakaian. Okey. Jadi di sini keperluan dia adalah nasi. Memang kena makan nasi sebab kita orang Malaysia, kita memang makan nasi. Kalau kita orang putih, kita makan steak. Kalau kita orang putih. Kalau kita Jepun, kita makan sushi dan contohlah kan. Tapi utama kita orang Malaysia lah kita makan nasi. Okey. Yang kedua, pergi sekolah mesti kena ada kasut. Okey, itu keperluan kita. Tetapi kehendak kita, nasi, kehendak yang kena makan sekurang-kurangnya nasi putih cukup lah. Tapi bila kita hendak, nak nasi biryani, nasi lemak, nasi minyak, nasi tomato, itu semua kehendak. Dia bukan keperluan. Keperluannya hanya nasi saja, nasi putih. Okey. Kemudian kasut sekolah ni ditukar kepada kasut berjenama Nike, Adidas. Sedangkan kasut Tenteng pun boleh. Kasut kedai RM2 kelada pun boleh. Yang penting kasut. Okey, tapi kehendak. Okey, itu beza dia kehendak dengan keperluan. Okey. Jadi di sini dikata Zura ni dikata saya anggarkan kasut sukan berjenama adalah RM120. Wang simpanan saya ada RM60. Saya perlu berusaha mengumpulkan wang sebelum bulan Ogos. Okey, jadi bulan Ogos tu dia kena dapatkan kasut tu. Jadi macam ni cara dia. Okey, dia buat bajet macam ni, dia buat bajet. Okey, dia buat pengiraan dulu. Dia kata harga kasut sukan adalah 120, jumlah wang sedia ada adalah 60. Jumlah wang yang diperlukan adalah 60. Ini yang nak tambah lagi. Jumlah wang yang perlu disimpan sebulan adalah 30. Kenapa? Sebab ni bulan Ogos. Okay, dia kena simpan daripada ada 2 bulan lagi disimpan. Maksud dia ni bulan 6 lah, 6, 7, 8. Okay. Kemudian tempoh yang disampai ialah 2 bulan. Jadi maksud dia dalam tempoh 2 bulan ni, sebulan dia kena simpan RM30. Dia macam mana cara nak kumpul? Ini dia buat upah jual kuih, upah cuci kereta, jual barang yang terpakai. Ini cara dia nak dapatkan duit. Maksudnya dia mengajar kita untuk berusaha untuk dapatkan sesuatu. Kita tak perlu mengharapkan daripada
mak ayah kita. Mak ayah kita hanya boleh sediakan makan, pakai dan kita. Tetapi kalau kita nak kasut, mak ayah bagi, tapi kasut biasa je lah. Ikut kemampuan lah. Kalau mak ayah kamu memang businessman, dia boleh beli kasut mahal. Tapi kalau mak ayah kamu kerja apa je, ataupun menoreh getah ke, mana mampu nak beli kasut mahal. Jadi dia hanya boleh bagi kasut biasa saja. Okay? Jadi macam mana cara kamu nak dapat kasut mahal? Ialah kamu kena fikirlah cara nak dapat duit macam ni. Okay? Kemudian barulah dia buat bajet dia. Inilah buat bajet dia. Okay? Jadi hari pertama dapat duit dia macam ni, dia upah ni. Akhirnya dia dapat berapa? Dia dapat sebanyak RM RM138. Okey, dia dapat RM138. Jadi cukup dah duit dia. Cukup. Okey, dia nak beli 120 je tapi dia ada baki dia 138. Jadi dah lebih. Jadi dia boleh beli dia. Okey, boleh ya? Ini pun sama. Yang kedua ni sama. Lee perlu mengumpul wang untuk menyertai jemput di pengakar. Jadi ni cara maksud dia. Untuk tajuk ini ialah macam mana cara kamu kena fikir macam mana cara kamu nak dapatkan wang. Yang pertama tadi ialah kamu fikir cara nak menguruskan duit tu. Okay, ini macam mana kamu nak menambah duit itu. Itu cara dia. Okey. Okay, jadi banyaklah cara dia. Biasanya kita akan jual. Yang biasanya yang biasa mudah kalau untuk digesir lah. Elok inilah upah jual kuih, cuci kereta, barang terpakai. Okey, terima kasih. Selamat mencuba.